Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita rasa macam kaya sikit sebab kita akan review kereta yang terbaru daripada Lexus Malaysia, iaitu Lexus LM350. Okey, ini adalah model MPV pertama daripada Lexus dan macam korang tahu dia dibina daripada Toyota Alphard. So sebab kalau korang tengok dia punya bentuk ataupun dia punya dimension sama dengan Alphard lah, cuma dia diberikan sentuhan yang jauh lebih mewah sebab ini adalah Lexus. Okey, untuk pasaran Malaysia kita cuma dapat satu variant saja compared to macam Thailand yang ada variant 4 dengan 7 tempat duduk, tapi yang kita punya dapat 4 tempat duduk je. Dan kita pun tak dapat variant hybrid yang macam ditawarkan oleh Lexus Thailand. So, apa yang best sangat pasal ni? Jom kita tengok satu persatu. Okey, macam kita tengok dekat depan ni, dia punya grill spindle ni memang bapak lah besar. Maksudnya kalau 5 kilo jauh 5 kilo tu pun boleh nampak. Grill ni agak istimewa sebab dia menunjukkan kepakaran Lexus dalam menghasilkan sesuatu seni yang mewah. Kita tengok ni bukan grill biasa-biasa lah, dia ada yang lekuk-lekuk lah, whatever semua. Dan dia punya logo pun besar dan sini ada satu kamera untuk sistem keselamatan. Okey, untuk lampu pula dia berbeza dengan Alphard. Dia guna projector LED 3 beam macam kita tengok 1, 2, 3, dan dia punya lampu LED macam biasa Lexus, iaitu macam bentuk macam arrow macam apa, arrow pula dah. Macam arrow lah, macam anak panah yang macam ni, dan memang dah jadi signature design untuk Lexus moden. Okey, kalau untuk CC pula, korang kalau sekali pandang memang ini adalah Alphard lah. Kan memang Alphard sebab dia tak ada yang jauh berbeza. Lepas tu kalau tengok daripada rim dia lain sikit lah. Dan macam korang tengok ni memang dia punya design untuk Lexus yang agak complicated dan saya rasa macam payah juga nak basuh ni. Okey, ini adalah dia gunakan tayar Toyo dan rim dia 18 inci. Lepas tu kita tengok pula dekat bahagian sisi. Okey, yang berbeza dengan Lexus dia ada dia punya kemasan macam ni. Macam Alphard tak ada. So ini adalah special untuk Lexus dan tak ada yang berbeza untuk sebelah kiri. Jom kita tengok pula apa yang ada dekat bahagian belakang. Okey, untuk bahagian belakang, macam korang boleh tengok, dia punya lampu memang cukup besar. Dia punya lampu LED dia hujung ke hujung, dan kat sini ialah lampu brake dan lampu signal. Dan saya rasa itu sajalah dengan spoiler dan dia punya emblem LM350. Kita tengok sikit apa besar dia punya boot dia. Tak ada boot dia. Okey. So memandangkan model ini cuma ada 2 tempat duduk, so dia punya tempat penyimpanan barang tu boleh kata agak besar lah. Nanti kita tengok dengan lebih terperinci apa yang ada dekat bahagian dalam dia. Kalau korang masuk dekat bahagian pemandu ni, memang korang rasa macam sangat driver sebab dia dipisahkan dengan bahagian kabin dekat belakang. So maksudnya kalau duduk kat sini memang rasa macam seorang driver. Okey, dia punya design layout secara ringkas dia saya berkata memang macam Alphard. Dia tak macam normal Lexus yang ada banyak segi-segi kan, banyak garis-garis tajam, tak ada. Okey, kalau untuk meter pula dia ada still ada normal analog untuk RPM dengan speedometer. Lepas tu tengah ni ada MID yang saiz dia agak kecil sebenarnya. Dan untuk bahagian tengah ni dia ada skrin yang bersaiz 12.3 inci yang boleh guna untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Lepas tu kat sini bawah dia ada dial untuk aircon, untuk radio. Sebenarnya benda ni saya berkata macam sangat straightforward. Dan apa yang membuatkan tempat ni nampak mewah, nampak mahal, dia ada kemasan yang macam kayu berwarna kelabu ni. Apa lagi ya? Okey, ada 2 tempat untuk letak minuman dan macam biasa dia ada touchpad untuk kawalan dia punya untuk skrin lah. Dan kalau korang tak nak buat touchscreen dan boleh kawal mengikut touchpad sini.
So macam samalah, kalau maksudnya kalau korang biasa dengan Lexus yang moden, inilah setup yang sama je, tak jauh beza pun. Lepas tu apa lagi dia punya ni pun luas, ada wireless charger. Lepas tu bawah dia ada tempat ruang menyimpan barang. Saya rasa itu saja kot untuk yang bahagian kabin untuk memandu ni. Oh, okay, sorry, dia pakai digital punya mirror, cermin pandang belakang. Lepas tu kat sini semua ada button-button untuk tutup pintu, buka pintu, buka pintu belakang, dan that's about it. Keistimewaan Lexus LM350 ialah berada dalam ruang ini. Okey, ini memang ruang untuk bos-bos besar. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Okey, macam saya beritahu, model ini cuma ada 2 tempat duduk dan ruang dia memang sangat luas, dah macam first class punya tempat duduk. Okey, kita tengok apa yang ada. Ada tempat nak masuk. Okey, banyak gila features yang ada dalam LM350, dan macam saya cakap, model ini cuma ada 2 tempat duduk belakang. So memang luas sangat lah. Okey, kita tengok satu persatu apa yang ada kat sini. Okey, depan ni ialah skrin bersaiz 26 inci, tapi bukan touch screen, tapi macam TV punya skrin lah. Dan semua benda tu boleh dikawal dekat konsol tengah ni. Okey, kita tengok daripada atas dulu lah. Kat atas dia ada yang kita boleh pilih warna kabin, warna apa yang kita nak. Ada biru, ungu, hijau, semua sekali ada. Lepas tu batang sebelah dia, button sebelah dia ialah kita nak tengok, kita nak lampu bila kita dah pilih tadi, so kita boleh pilih dia punya tahap cahaya tu lah, nak terang ke, nak cerah ke. Okey, lepas tu ada jam analog. Okey, apa yang menariknya, macam saya cakap, ini adalah untuk yang bos-bos, so bila nak meeting whatever semua, nak privacy, dia ada satu cermin dekat atas ni. Okey, yang ni dia boleh dim dan dia boleh diturunkan, dan juga dia boleh jernih macam ni. So buttonnya ada dekat sini. Kat sini macam kita dah turunkan, lepas tu kita naik, lepas tu kalau nak privacy kita boleh gelapkan. Okay. Dia gelapkan macam ni. Dalam tempoh few second je dah dia boleh dim. Selain pada skrin, dekat bahagian bawah ni ada tempat untuk letak barang. Lepas tu kalau korang masih lagi old school pakai Blu-ray, sini ada dia punya player, dan sini ada peti sejuk. Peti sejuk ni tak adalah besar sangat, bolehlah letak setakat 2 botol air. Okey, lepas tu keistimewaan utama Lexus 650 ni terletak pada dia punya seat tempat ni. Okey, macam korang tengok, macam saya beritahu tadi, semua kawalan seat, aircon, whatever semua ada dekat tengah ni. So dia punya tu sangat senang. Bila kita tekan je home button ni, dia akan keluar semua dia punya menu. Ada audio, ada lamp, setting, seat. Okey, contohnya macam kita seat lah, kita duduk dekat kita pilih dulu seat dia. Contohnya macam dekat bahagian kiri ni, kita tekan kiri, dan kita boleh sama ada nak turunkan, contoh macam ni kan. Okey, turunkan, boleh naikkan. Lepas tu even dekat yang untuk kaki ni pun boleh juga. So semuanya ada dekat sini. Dan kalau dah penat meeting, penat main golf ke contohnya, dan ada juga fungsi urutan, just tekan kat sini. So dia ada macam-macam tempat yang untuk boleh diurut, macam full body, refresh lah, upper body, lower body, semuanya ada dekat sini. Itulah kemewahan yang boleh korang dapat dalam Lexus LM350. Macam nak beli. Okey, kalau korang tahu, kalau pernah bawa Lexus, pernah naik Lexus, salah satu benda yang membezakan ataupun membuatkan kereta Lexus best ialah dia punya sound system. So untuk LM350 dia menggunakan sound system Mark Levinson dengan 19 unit speakers. So speakers dia berada dekat rata-rata tempat ni lah, termasuklah dekat bahagian belakang ni. Kat belakang ni, tepi ni, semua ada. So memang boleh layan lah lagu apa-apa yang korang nak layan lah. Macam tu lah. Pasal enjin pula, LM350 guna enjin 3.5 liter V6
Kuasa dia dalam 296 HP dan torque 360 Nm. Dan disalurkan ke roda hadapan menggunakan direct shift transmission 8 kelajuan. Automatic lah. Okey, saya rasa itu sajalah penerangan ringkas tentang MPV pertama Lexus yang cukup mewah, yang korang dah boleh beli mulai sekarang. Okey, harga dia dalam murah je, tak mahal. Dalam 1.148 juta. Tak termasuk insurans. Dan color pula dia ada 2 color je, sama ada warna putih mutiara ni dan satu lagi warna hitam. Korang pilih dah, ada 2 warna je, tak mahal, tak banyak pun. Okey, itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana dah subscribe. Tapi siapa yang belum subscribe tu tolong subscribe. Terima kasih juga tak skip iklan dan dah masuk bulan puasa. Selamat berpuasa. Itu je lah. Assalamualaikum. Bye bye.